Tujuan kita adalah untuk melindungi masyarakat yang masih bebas COVID-19 daripada dijangkiti. Dan ini merupakan tindakan preemptif. Tindakan awal sebelum berlaku jangkitan, iaitu untuk mencegah berlakunya jangkitan di kalangan penduduk, sama ada di kawasan hijau ataupun di kawasan kuning untuk menjadi merah. Kalau kita lihat peringkat awal kita, apabila ianya bertukar menjadi merah, maka kita memperkenalkan PKPB. Kalau kita lihat di Selangor, mula-mula kita mulakan dengan Mukim Kelang, bukan daerah Kelang, Mukim Kelang. Kita lockdown ataupun kita perkenalkan PKPB di Mukim Kelang. Waktu itu Mukim Kapar tidak lagi, walaupun di dalam daerah Kelang kita belum lagi membuat PKPB. Akhirnya kes merebak ke Mukim Kapar. Dan di daerah-daerah lain pergerakan masih bebas, kerana masih lagi tidak diisyarkan PKPB. Masih PKPP, iaitu rentas daerah masih berlaku, rentas negeri masih berlaku. Dan ketika itu konsep kita menunggu kawasan menjadi merah, baru kita lockdown, baru kita memperkenalkan PKPB. Akhirnya satu demi satu kes bertambah. Daripada Kelang pergi ke Petaling. Petaling menjadi kawasan yang merah. Kita akan lock Petaling. Dan kita lihat ada penularan pula di Gombak, di Ulu Langat, di Kajang. Akhirnya semakin bertambah. Jadi kita merasakan bahawa kalau kita tunggu satu persatu menjadi merah, baru kita nak PKPB kan, maka tentulah ianya akan terlewat. Jadi kita lihat, maka kita mendapat pandangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang mempunyai statistik yang lengkap mengenai jumlah kes di kawasan-kawasan di seluruh negara. Walaupun mereka melihat kepada jumlah kes, tetapi mereka juga membuat kajian mengenai kebolehjangkitan penyakit itu di setiap kawasan yang ditentukan jumlah tersebut. Maka mereka membuat penilaian risiko, melihat kemungkinan jangkitan yang baru, dan mereka memahami perkara yang akan berlaku di setiap kawasan. Maka akhirnya kita membuat keputusan yang besar, iaitu menyekat sebelum penularan berlaku, mengisyarkan kawasan merah sebelum penularan berlaku. Bukannya kita tunggu merah, akhirnya kita tutup, tunggu lagi kuning menjadi merah, hijau menjadi kuning, akhirnya baru kita mengambil tindakan. Jadi ini merupakan tindakan proaktif kerajaan untuk preemptif dari segi berlakunya penularan, dan kita sekat sebelum berlaku penularan. Bukan berlaku penularan baru kita ambil tindakan. Kita tak mahu membuat secara firefighting lagi. Apabila berlaku kes, padamkan. Dan mungkin ianya terlewat apabila kes telah merebak. Dan Kementerian Kesihatan juga memberi pandangan bahawa virus tersebut sudah pun berada di dalam komuniti. Jadi untuk mengelakkan kes merebak begitu cepat, maka kita membuat sekatan. Apabila kita buat sekatan di Sabah, waktu kes dalam keadaan memuncak begitu tinggi, kita membuat PKPB seluruh negeri Sabah. Alhamdulillah, 2 hari ini sudah menunjukkan penurunan kes di Sabah, dan kita doakan supaya kes itu terus menurun. Hari ini saya difahamkan 200 lebih saja. Pernah sampai 700-800 kes di Sabah. Sekarang ni, semalam dan hari ini nampakkan penurunan. Itu menunjukkan kesan daripada tindakan kita, kerana apabila kita melakukan PKPB di seluruh negeri, bermakna rentas daerah tidak dibenarkan. Kalau dulu kuning ke hijau dan sebagainya masih, selagi kita tidak ada PKPB, rentas daerah masih berlaku. Rentas negeri juga kita tidak benarkan. Satu peringkat awal dulu, kalau kita lihat di Negeri Sembilan tidak ada kes. Negeri Sembilan negeri yang hijau dan kuning saja.
Tetapi kerana kedudukannya bersempadan dengan Kuala Lumpur, kemungkinan dengan Selangor, akhirnya kes merebak ke Negeri Sembilan. Bermula dengan Seremban, kita buat PKPB di Seremban, dan akhirnya semua daerah telah pun mempunyai kes-kes kecuali di Tampin saja. Waktu itu walaupun Seremban diisytiharkan PKPB, rentas daerah di tempat lain masih berlaku di seluruh Negeri Sembilan, dan akhirnya daripada hijau terus menjadi kuning, dan kita bimbang jika kita tidak menyekat daripada awal, seluruh Negeri Sembilan juga mungkin akan menjadi seperti yang berlaku di Selangor. Jadi sebab itulah kita faham ramai yang mempersoalkan kenapa kita membuat tindakan yang begini drastik, begitu keras, tetapi tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan nyawa rakyat, supaya kita dapat menyekat penularan itu terlebih awal, supaya tindakan-tindakan saringan dan berlakunya yang boleh dilakukan lebih awal, supaya kita bukan sahaja dapat menyekat perkembangan kes penularan kes yang baru, tapi menyelamatkan rakyat yang sudah pun dijangkiti dan mempunyai kes positif COVID-19 ini. Jadi kalau kita dapat kurangkan yang telah pun mendapat jangkitan, dapat diturunkan jumlahnya dan disekat kes-kes yang baru, insya-Allah kawasan-kawasan yang kita isytiharkan, kawasan PKPB ini akan bertukar daripada merah menjadi kuning dan menjadi hijau, dan kita boleh tamatkan PKPB juga. Walaupun kita menetapkan selama sebulan 28 hari, tetapi setiap minggu dan setiap 2 minggu Menteri Kesihatan akan memberikan nasihat kepada kita. Saya percaya mungkin kalau kes penularan sudah tidak ada di kawasan-kawasan tersebut, mungkin PKPB dapat kita tamatkan lebih awal. Yang penting adalah kita sendiri selaku penduduk, selaku warga di mana-mana saja, bukan saja di kawasan PKPB, tetapi di kawasan PKPP juga, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kitalah yang bertanggungjawab untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dengan itu, patuhi setiap SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan. InsyaAllah, kalau kita bersama-sama melakukannya, insyaAllah kita dapat melandaikan lengkungan COVID-19 ini, dan kita boleh putuskan rantaian ini, dan kita boleh kembali hidup seperti normal. Walaupun ada norma-norma baru, tetapi PKPB dapat kita tamatkan.